Maksudnya, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka, yakni para suami, menghendaki islah, yakni perdamaian. Jadi suami ada hak untuk rujuk, ya, suami boleh rujuk semula. Tapi yang banyak berlakunya bila dia jatuh talak tu, isteri lari yang dia balik rumah bapak dia kan. Kalau ada mak bapak, tolong suruh anak tu balik rumah dia. Sebab dalam tempoh iddah tu dia masih lagi suami isteri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dirahmati Tuan Imam, Ahli Jabatan Kuasa Surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada malam ni, dengan keizinan dan limpah rahmatnya dapat kita bertemu kembali untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab Fiqhul Manhaji Mazhab Syafi'i dalam bab munakahat. Dalam pertemuan yang lalu kita masih lagi berlega dalam tajuk berkaitan dengan hukum talak, hukum talak. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi tajuk kita, iaitu rujuk dan sebahagian hukum yang berkaitan dengannya. Apabila berlakunya talak, dia akan adanya rujuk, kecuali talak 3 ataupun khuluk ataupun fasakh, itu tak boleh rujuk. Kan, talak 3, khuluk, fasakh memang tak boleh rujuk, tapi boleh kahwin balik. Talak 3 tak boleh. Fasakh dan rujuk, fasakh dan fasakh dan khuluk tadi boleh kahwin semula tetapi dengan akad baru. Tetapi kalau talak 3 tak boleh kahwin semula, sehinggalah bekas isteri itu berkahwin dengan lelaki lain, kemudian mereka bercerai, dah habis dah, dia barulah bekas suami balik, nakkan balik ke dia, baru boleh. Jadi dalam ni dia ada beberapa hukum yang berkaitan dengannya, iaitu rujuk dan sebahagian hukum yang berkaitan dengannya. Disebutkan dalam kitab ni, talak yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya adalah dalam satu daripada keadaan berikut. Dia ada beberapa keadaan, ya, ketika suami lafazkan talak tu. Yang pertamanya, suami menceraikan isterinya sebelum berlakunya persetubuhan. Dia dah akad nikah, tapi benda ni kita biasa dengar tak? Kan, bila, tahun-tahun bila, rasanya belah-belah tahun dulu kot. Kan, isteri dicerai sebaik saja selepas sah akad nikah. Dia keluar surat khabar dia kan, nikah hanya 3 jam katanya kan. Dah bercerai. Jadi itu situasi satu. Situasi keduanya, isteri menceraikan suami menceraikan isterinya. Suami menceraikan isterinya dengan tebus talak, iaitu khuluk, ya, sama ada sebelum ataupun selepas subuhan. Itu ada hukum dia. Nanti akan dihuraikan satu persatu hukum yang berkaitan dengannya. Dan yang ketiganya, suami menceraikan isterinya selepas persetubuhan
dengan talak satu atau dua. Itu ada situasi ketiga. Situasi keempat, suami menceraikan isterinya dengan talak tiga. Kan? Jadi ada 4 situasi dia. Pertama, suami ceraikan isterinya sebelum berlaku persetubuhan. Apakah hukum yang tertakluk berkaitan dengannya? Yang keduanya, suami menceraikan isterinya dengan tebus talak, iaitu dengan khulu', sama ada sebelum ataupun selepas persetubuhan. Yang ketiga, suami menceraikan isterinya selepas persetubuhan berlaku dengan talak satu atau dua. Dan keempat, suami menceraikan isterinya dengan talak tiga. Baik, kita tengok yang pertama, talak sebelum berlakunya persetubuhan. Apabila suami menceraikan isterinya sebelum persetubuhan, perkahwinan terputus sama sekali. Dia kata jadi bain, yang tak boleh dirujuk kerana isteri tidak wajib beriddah. Isteri itu tak wajib beriddah, sebab suami pun tak boleh nak rujuk. Ya, berdasarkan firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Maksud dia ayat daripada surah Al-Ahzab ayat 49, wahai orang-orang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, okey, maka tiadalah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masanya. Jadi perempuan yang diceraikan, ya, sekiranya macam berlaku tu lah kan, lepas akad nikah pukul 9 pagi dah akad nikah, tengah-tengah bersiap-siap apa nak naik pelamin tu orang, tiba-tiba bergaduh, suami jatuh ke talak, tak ada yang buat apa lagi. Maka si isteri tadi tu dikatakan perkahwinan itu terputus sama sekali, suami tak boleh rujuk dan isteri dia tak ada iddah. Dia tak ada iddah. Justru isteri yang diceraikan dengan satu atau dua talak tersebut tidak halal bagi suaminya, melainkan dengan akad dan mas kahwin yang baru atas pilihan dan persetujuan isteri. Kalau suami dia kata nak balik, kan, nak balik, dia kena akad baru. Dia tak boleh rujuk lah, dia kena akad baru. Akad baru, mas kahwin baru. Itu pun kalau suami isteri tundak lah kan, nanti lagi kali kedua kahwin pun belum apa-apa lagi, lepas akad diceraikan lagi, sudah dua kali pula kan. Tetapi jika isteri itu diceraikan sebelum persetubuhan dengan talak tiga, tadi talak satu, talak dua kan, dia boleh kahwin semula. Dia boleh kahwin semula dengan akad baru, mas kahwin baru. Tetapi kalau isteri itu diceraikan dengan talak tiga sebelum berlaku persetubuhan pula, dia tidak halal bagi bekas suaminya, melainkan isteri itu berkahwin dengan orang lain. Dia sama hukum dia dengan talak tiga walaupun selepas persetubuhan tu. Ya? Setelah dia diceraikan, dia tidak, melainkan isteri itu berkahwin dengan lelaki yang lain dan berlaku persetubuhan dengan dia, berlaku persetubuhan dengan suami barunya tu, kemudian tu dia diceraikan dan habis tempoh iddahnya, barulah bekas suami yang menceraikannya, ya, yang pertama tadi tu, boleh mengahwininya dengan akad baru dan mas kahwin yang baru. Itu bagi yang situasi begini, ya. So kita boleh faham, kalau sebelum berlakunya persetubuhan, berlakunya talak satu, talak dua, maka isteri tak ada iddah, suami tak boleh rujuk, nak kahwin baru. Okey. Tapi kalau talak tiga,
walaupun belum bersetubuh, suami itu tak boleh rujuk, tak boleh akad baru, sehinggalah dia kahwin dengan orang lain, suami baru dah bercerai, habis dah barulah dapat balik. Yang keduanya iaitu perceraian dengan tebus talak, iaitu dengan khulu'. Dengan khulu'. Apabila perceraian khulu' berlaku, perkahwinannya putus sama sekali, dia termasuk dalam talak bain. Bain terbagi dua, satu bain kubra, satu bain sughra. Bain sughra ni kecil, bain yang kecil, dia boleh kahwin semula dengan akad baru, macam tadilah kan. Okey, yang sebelum berlaku persetubuhan dia kira bain, talak bain sughra, boleh kahwin semula, akad baru. Begitu juga dengan khulu'. Khulu' pun termasuk dalam bain sughra, dia boleh kahwin semula tapi dia tak boleh rujuk. Okey. Jadi yang tidak boleh rujuk sama ada khulu' sebelum atau selepas persetubuhan, dia termasuk dalam bain, ya. Sehubungan itu, si suami tadi, bekas suami tadi itu, dia boleh mengahwini bekas isterinya semula dengan akad baru dan mas kahwin yang baru. Kalau dendak juga, dia kena mas kahwin baru, akad baru boleh dia. Itu khulu', ya. Okey. Yang ketiganya tadi, perceraian berlaku dengan talak satu atau dua selepas berlakunya persetubuhan. Okey. Jadi apabila isteri diceraikan dengan talak satu atau dua selepas berlakunya persetubuhan, suami boleh rujuk semula isteri dia atas kehendak sendiri, ya. Berdasarkan akad nikah dan mas kahwinnya yang masih wujud selagi tempoh iddah belum berakhir lagi. Jadi kalau suami itu dia talakkan isteri, ya, isteri yang, tapi kebiasaannya berlaku yang ni lah kan. Kadang-kadang dah 2-3 bulan kahwin jatuh talak, dah 3-4 tahun kahwin jatuh talak. Jadi dia termasuk dalam hukum yang ni, ya. Jadi suami itu kalau dia jatuhkan talak satu atau dua pada isterinya yang telah berlaku persetubuhan dengan isteri tadi itu, maka suami itu boleh rujuk semula dan isteri wajib beriddah. Isteri itu wajib ada iddah, ya. Selagi tidak habis tempoh iddah. Selagi tak habis tempoh iddah, suami boleh rujuk, ya. Dan dia kalau rujuk, kalau di pejabat dia dekat borang tu dia tulis borang rujuk, okey. Lepas tu nama suami, saya Ahmad bin Abu, contoh merujuk semula isteri saya Ati binti Atun, kan, dengan kepada perkahwinan yang lalu. Beliau kahwin bila? 1 bulan 12 tahun 2010, contoh, ya. So isteri pun jawab, saya Ati binti Atun setuju dirujuk oleh suami saya. Dia pun sign sama-sama, ya. Lepas itu pendaftar pejabat akan cop lah, tunggu nanti akan keluar sijil rujuk. Kan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Maksudnya, dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka, yakni para suami, menghendaki islah, yakni perdamaian. Jadi suami ada hak untuk rujuk, ya. Suami boleh rujuk semula.
Tapi yang banyak berlakunya bila dia jatuh talak tu, isteri lari. Yang dia balik rumah bapak dia kan. Kalau ada mak bapak, tolong suruh anak tu balik rumah dia. Sebab dalam tempoh iddah tu dia masih lagi suami isteri. Suami isteri. Yang ni yang mak bapak pula suruh anak tu. Dapatlah saham juga tu. Kan? Suruh dia balik rumah suami dia. Dalam iddah tu dia masih suami isteri. Duduk dengan suami lagi. Kan, mungkin dalam iddah tu terbuka fikiran balik, menyesal apa yang dia cakap kan, menyesal ke apa ke. So ada peluang lah mereka merujuk semula ya. Begitu juga firman Allah SWT, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Maksud dia, talak yang boleh dirujuk kembali hanya ada 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya atau melepaskannya, yakni menceraikannya dengan cara yang baik ya. Boleh pilih sama ada dia nak ceraikan ke ataupun dia nak biarkan sampai habis iddah. Yang ni ada juga yang berlaku ya. Saya pun banyak jumpa juga pengantin-pengantin yang kahwin semula. Kan, kahwin semula, lepas 6 bulan dia orang bercerai, dia orang kahwin semula. Alhamdulillah lah, jodoh tu panjang lagi kan. Satu lagi, anak-anak pun tak confused lah. Anak-anak kecil lagi kan, tadika apa semua, tak tahu apa lagi kan. So dia orang nikah semula. Alhamdulillah. Kan, kalau tak adalah anak tu dah besar, nanti dia pelik tengok kenapa ayah tak duduk dengan ibu. Kan, ayah duduk rumah lain, ibu duduk rumah lain. Bila dia kahwin semua, alhamdulillah banyak. Ada yang saya jumpa itu lepas 2 tahun, lepas tahun lebih, dekat-dekat 2 tahun lah dia kahwin semula. Ada yang 6 bulan lepas tu dia orang kahwin semula kan. Tujuan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya selepas diceraikan dan tidak terjadi melainkan dengan rujuk. Maksud yang dia kata memegang semula isteri tadi kan, memegang terus isteri tadi itu maksud dia rujuk. Kalau tak ada rujuk, macam mana nak dapat pegang balik kan, nak jadi hak milik kita balik. Maka itulah yang dikatakan rujuk tadi tu. Begitu juga daripada hadis daripada Umar radhiyallahu an, katanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaqa Hafsata thumma raja'aha. Maksud dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan Hafsah radhiyallahu anha, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam rujuk semula. Jadi perbuatan Nabi ni jadi hukum. Yang kita nampak di situ. Jadi hukum. Maksud dia talak 1 lah tu boleh dirujuk, talak 2 lagi boleh dirujuk. Kan? Jadi macam mana yang dikatakan cara nak rujuk tu ya? Cara rujuk memadailah dengan suami berkata kepada isteri je, aku rujuk engkau ke pangkuanku, kan, aku rujuk semula engkau ke pangkuanku dan pada perkahwinanku. Cukup memadai dah tu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i ni rujuk ya, rujuk dia hendaklah berlafaz. Tetapi kalau dalam mazhab selain pada Syafi'i, kalau tak salah saya, rujuk macam Hanafi, rujuk tak perlu lafaz. Apabila berlakunya persetubuhan tu kira rujuk dah. Kalau dalam iddah tiba-tiba suami dengan isteri tu berlaku persetubuhan, itu dia kira rujuk dah. Tapi dalam mazhab Syafi'i hendaklah dia lafaz, dilafazkan ya. Namun bagaimanapun ya, lafaz suami tadi ni, kata-kata suami tadi ni sunat disaksikan oleh 2 orang. Macam mana nikah ada 2 orang saksi kan, kalau boleh rujuk pun ada 2 orang saksi dia ya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, wa ashhidu zawai adlim minkum, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Jadi rujuk tu biarlah ada saksinya. Dan rujuk jangan buat sendiri.
kan. Rujuk jangan buat sendiri, biar ada rekod. Jadi kenalah laporkan pada pejabat agama, ya, supaya pejabat agama akan keluarkan satu sijil rujuk. So tahulah baki talak tu ada berapa, kan. Ini gaduh-gaduh cerai satu, itu esok rujuk pula, tak mengadu, tak buat laporan pun. Lepas tu minggu depan gaduh, talak lagi. 11 siang malam rujuk balik. Bulan depan gaduh talak lagi, cerai, rujuk balik. Bulan depan berapa kali rujuk pun nak buat. Kan. 5-6 bulan tu dah berapa kali talak cerai, talak rujuk. Jadi biar ada rekod dia, ada rekod dia. Jadi sehubungan itu, ya, apabila suami rujuk, dia masih mempunyai baki talak, ya, dia masih mempunyai baki talak, iaitu 2 talak. Talak 2 dengan talak 3 je, dia ada 2 lagi. Jika dia jatuhkan talak 1, kan, dan bakinya ada 1 talak je. Kalau dia jatuhkan talak 2, dia cakap kat isteri dia, aku ceraikan kau dengan talak 2, habis. So ada 1 lagi lah talak, kan. Tapi yang tu tak boleh nak rujuk dah. Kalau dia kata aku ceraikan kau dengan talak 1, dia ada baki 2 talak lagi. Talak 2 masih boleh lagi dirujuk. 10 tu dia dikira 1. Niat dia, niat kebiasaannya akan dikira 1. Kan. Tapi kalau dia kata aku talak engkau dengan talak 10, aku talak engkau dengan, aku nak bagi engkau talak 10, itu talak 1, itu dia talak 2, yang tu dikira. Sebab dia ada masa, dia tempoh masa. Tempoh masa, ya. Dia macam akad nikah lah, dia tak boleh ada putus diam lama dalam akad ijab dan qabul tu, kan. So kalau dia dah cakap mula-mula, ataupun dia kata aku ceraikan kau talak 3, tak 1 je, kan. Itu tak boleh dah, kan. Dia ada perbahasan dia dalam ni, yang dalam apa, dalam hukum ni, iaitu pengecualian. Talak dalam bentuk pengecualian, ya. Talak dalam bentuk pengecualian. Jika suami cakap tu, dia kata tajuk dia pengecualian dan talak. Itu kita dah sentuh dah sikit, saya ulang sikit, ya. Dia kata talak yang disertakan dengan pengecualian adalah sah, tapi ada syarat dia. Dia ada syarat dia. Sekiranya dikaitkan dengan sifat atau syarat. Okey, contohnya pengecualian yang dimasukkan oleh suami ialah dia menghimpunkan lebih daripada 1 talak dalam satu lafaz dan membuangkannya sebahagiannya dengan perkataan kecuali. Sebagai contoh, aku ceraikan kau kalau talak 3 kecuali 1. Maksud dia 3 tu dah tak pakai, hanya pakai 1. Tetapi kalau dia kata aku ceraikan kau talak 3, lepas tu dia minum air tu kecuali 1, yang tu tak pakai dah. Yang tu kena kira 3, sebab dia dah putus. Dia dah putus. Sebab dia ada syarat dia. Syarat dia tu suami, pengecualian tu hendaklah bersambung dengan lafaz yang talak asal menurut pandangan umum. So kalau suami tu aku cerai kau talak 3, lepas tu dia minum air kecuali 1, itu nak pada umum dah lama lah tu, dah terputus, kan. Itu, ya. Namun jika suami tidak rujuk sehingga tempoh akhir iddah berakhir, maka perkahwinannya terputus. Tak kala itu tiada cara lain untuk kembali kepada isterinya melainkan dengan akad nikah dan mas kahwin yang baru dan pilihan isteri itu sendiri. Maksud dia kalau isteri itu setujulah. Kalau dia tak setuju, selalunya jarang setuju dah. Jarang nak setuju, kan. Makan tahun jugalah kalau nak setuju balik, kan. Kena kenangkan anak-anak, dia kena main psikologi kuat lah,
Tengok anak lama-lama dia mau jugalah tu. Okey. Tapi syaratnya mana perangai yang haru biru dulu tu buanglah. Nanti kahwin semula jadi lagi perangai haru biru tu. Tak jadi juga tu, ya. Rujuk dia hak suami. Macam tadi, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami itu lebih berhak untuk rujuk. Suami itu hak suami. Tapi kalau dah nak kahwin semula, dah habis iddah, itu isteri ada pilihan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, wa idza talaqtumun nisaa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf. Apabila kamu mentalak isteri-isteri kamu lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu para wali, iaitu wali perempuan tadilah, menghalang mereka kahwin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan antara mereka dengan cara yang makruf. Ini kan dah orang dah habis iddah, tapi bila dah fikir-fikir balik pasal anak kan, dah fikir-fikir pasal anak, kehidupan anak, jadi dua-dua tu dah berbincang setuju nak nikah semula. Maksud dia, wali nikahkan je. Jangan pula meracun. Dia dah ceraikan kau nak lagi lelaki macam tu. Jangan. Itu pilihan dia. Kan, pilihan dia. Kerja wali nikahkan. Nikahkan. Ya. Sebab itu dia kata, fala ta'dhuluhunna. Janganlah kamu wahai wali menghalangi mereka kahwin lagi. Kalau dia kata dia nak kahwin semula dengan bekas suami dia, bapak tolong nikahkan je lah. Jangan pula meracun. Nanti kalau benda-benda macam ni, kalau tempat kita ni kaki racun tu ramai kan. Kan? Tukang-tukang siram Ajinomoto, racun bagainya kan. Jadi elok dia orang nak kahwin dah tak jadi. Kan? Jika hak rujuk bekas suami masih ada, dia bila dah habis iddah tu, hak rujuk suami dah tak ada dah, kan? Pastilah dia tidak dibenarkan berkahwin dengan mana-mana yang disukai. Kalau dah habis rujuk pun suami ada hak, dah habis iddah pun suami ada hak, maka perempuan tu tak bolehlah kahwin dengan orang lain, kan? Jadi dia dalam tempoh iddah tu saja hak rujuk tu suami ada, dan dia masih lagi jadi isteri. Suami rujuk semula pada tarikh pernikahan yang awal dahulu. Ya. Perceraian dengan talak 3. Apabila suami menceraikan isterinya dengan talak 3, sama ada secara berasingan atau sekaligus, sama ada berlaku sebelum atau selepas persetubuhan, maka persetubuhan terputus dan suami tak boleh lagi kembali kepada isterinya dalam masa iddah. Kalau talak 3 ni tak boleh lah. Nak rujuk tak boleh, dah terputus sama sekali, ya, dalam iddah tadi atau selepasnya. Melainkan kalau dia nak balik isteri dia tu, dia kena sempurnakan 5 syarat ni. 5 syarat yang telah digariskan. Pertamanya, iddah si isteri tadi tu dia dengan suaminya telah berakhir. Satu, itu untuk diri isteri. Dia iddah dia dah habis dengan bekas suami dia. Kemudian yang keduanya, isteri itu berkahwin dengan lelaki lain secara biasa dengan akad nikah yang sahih menurut syarak. Dia tak cilah kalau main orang kata upah Cina buta ni kan. Yang tu tak boleh. Pakat, kau kahwin dengan bekas bini aku, aku bayar kau 10,000, kan? Kau akad nikah dengan dia, tapi kau tak, jangan buat apa-apa, esok kau ceraikan. Tak boleh. Itu dua-dua tu kena laknat. Tukang upah kena laknat, yang ambil upah pun kena laknat.
Ya. Dan yang ketiganya, apabila perempuan tadi tu berkahwin dengan suami baru, dia disetubuhi oleh suami barunya dengan sempurna, berlaku. Ya. Jadi tak boleh lah sekadar kata akad nikah besok cerai, tak boleh. Dia mesti berlaku. Mesti berlaku. Dan yang keempat dia, suami baru itu menceraikannya atau meninggal dunia. Ya. Dan yang kelimanya, bila suami yang tadi tu dah ceraikan dia, maka dia ada iddah. Maka isteri tadi tu hendaklah beriddah dengan iddah suami yang baru, dan pastikan iddah itu dah berakhir, barulah bekas suami yang pertama tadi boleh bernikah semula dengan dia. Baru boleh, ya, baru boleh nikah semula dengan dia. Itu kalau dia setuju, kan. Tapi ada juga, orang kena game pun ada benda ni. Asalnya saya pernah cerita dulu, kan. Kan. Ada Pak Ji, ada seorang Pak Ji tu, kan. Dia isteri meninggal, umur dia 70 dekat, Pak Ji ni. Kawan dia perkenalkan dia dengan seorang janda. Perkenalkan dia dengan seorang janda. Lepas tu kahwin lah. Pak Ji ni pun kahwin lah dengan janda ni. Duduk rumah Pak Ji tu. Lepas tu anak-anak dia dulu bekas suami lah jaga di kampung. Dia duduk dengan Pak Ji tu kat sini. Lepas tu dekat-dekat nak raya, dia minta izin lah kat Pak Ji ni. Dia kata nak balik, nak tengok anak-anak dia, nak urus anak-anak dia, nak buka lah sebelum raya ni, kan, nak urus ke apa-apa untuk anak dia. Pak Ji tu bagilah, kan, bagi. Tengok lepas raya pun tak balik. Lepas raya pun tak balik lagi, kan. Ini tak balik lagi. Lepas tu dah nak masuk raya haji pun tak balik lagi. Raya puasa, raya haji pun tak balik lagi. Lepas tu ada Pak Ji tu telefon saya. Saya kata macam ni je. Cuba tengok, saya takut nanti kalau haji nak file, boleh file cerai, bukan cerai, filekan kembali taat kat mahkamah. So isteri kembali taat pada suami, apa semua, kan. Pak Haji tu pergi mahkamah, rupanya isteri dia dah file dah minta cerai. Isteri dia minta cerai dah, minta cerai awal lah, kan. Itu saya kata, Pak Haji ni memang kena game lah. Memang kena game lah. Kan? Sebab dia nak balik dengan bekas suami dia dulu. Anak dia 5 orang rasanya, kan. Anak dia 5 orang. So Pak Haji tu tanya macam mana kat saya. Lepas tu saya kata macam ni je. Kalau dia nak juga, Pak Haji letak khuluk. Letak khuluk, kan. Khuluk maksud dia, isteri tu nak suami cerai, boleh, tapi bayar. Dia letak je Haji, letak je. Haji habis kos dulu apa kahwin dulu, kan. Suruh refund cara khuluk saya kata. Lepas tu dia fikir-fikir dia. Lepas tu dia telefon semua, dia kata, Ustaz sampai hati lah Ustaz. Ikut Haji lah. Ikut Haji lah. Kalau saya letak khuluk lah. Kan, dia dah game kita, biar kita tu checkmate ke game over, kan. Kan, kau nak sangat, kita buat balik. Macam tu, kan. So dah berapa bulan lah dia duduk sama tu, lepas 2 bulan lah. Ini kira orang tua barang okey lagi lah ni. Walaupun 70. Kan. Maksud dia dah duduk lama dah, sebulan lebih duduk, dekat-dekat puasa dia kahwin, kan. Macam mana? Tak lah Haji, tak buat. Ikut suka. Tapi harga tu dia munasabah lah, kan. Menahap harga bersabar lah. Janganlah kalau kata isteri tu kata duduk belah kampung biasa, kan, nak khuluk, okey, bayar aku 1 juta. Itu pelik lah. Hakim pun tolak, kan. Kalau takat kata 10,000 tu masuk akal lagi, kan. 10,000 tu ataupun dia nak claim balik antaran dulu, kan. Mana tahu antaran 5,000, okey, khuluk bayar balik 5,000. Okey, settle, kan.
Dia tak ada edah, tak ada rujuk. Selesai. Tak ada dah. Dia yang minta. Kan? Khuluk kan? Selesai. Dia dah bayar. Dia tanggung sendiri. Kita pun tak boleh nak rujuk dia dah. Jadi kalau orang kita kata hang cari pasal pi hang lah macam tu lah kan. Tak cari hukum dia. Tak ada dah. Ya? Selepas tu dia dah tak ada, bukan bawah tanggungan kita lah. Jadi selepas isteri tadi tu melalui 5 peringkat ni tadi, kalau suami dia nak balik baru boleh, ya, baru boleh. Bolehlah dia kahwin semula dengan akad dan mas kahwin yang baru. Okey. Anak macam mana sekalipun tetap ditanggung. Bapa tetap wajib tanggung anak. Dia kalau isteri tu diceraikan, dia tak mengandung, dalam keadaan tadi khuluk, tak ada. Tetapi kalau diceraikan dalam keadaan dia mengandung anak suami, suami kena bagi nafkah. Dan lahir anak tu, dia kena bagi nafkah ke anak juga. So, kalau mak dia tu demand pula, saya nyusukan anak awak kena bayar upah kat saya. Just kena bayar. Sebab dalam bab susuan nanti ada. Bab susuan, isteri dia boleh minta upah suami kalau dia menyusukan anak. Wajib tak isteri susukan anak? Wajib ke tak? Kan? Dia dalam bab susuan nanti kita masuk. Dalam bab susuan nanti cerita apa hukum dia kan. Jadi isteri dia boleh minta upah atas dia menyusukan anak tadi. Dan suami kena bayar. Kena bagi. Kan? Firman Allah SWT, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Maksud dia, kemudian jika si suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, yakni talak ketiga lah, ya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya sehinggalah dia, yakni perempuan tadi, berkahwin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikan dia, menceraikan isteri tadi tu, ya, maka tiada dosa bagi keduanya. Yang ini bekas suami pertama dengan isteri tadi itu untuk berkahwin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maksud dia dapatlah berinteraksi dengan baik, jaga hukum Allah, tak ada nak gaduh-gaduh lagi, kan, boleh hidup aman damai bahagia, insya-Allah. Maka dia boleh, ya, dia boleh. So hadis, dalam hadis juga ada satu hadis, ya, yang berkaitan dengan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Ja'at imra'atu Rifa'at Qurazi min an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat kuntu 'inda Rifa'ah fatallaqani fa'abat talaqi fatazawwajtu Abdurrahman ibn Zubair innama ma'ahu mithlu hudbatil thawb faqala aturidina an tarji'i ila Rifa'ata la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailatik. Maksud dia, isteri Rifa'ah Al-Qurazi, ya, datang berjumpa dengan Nabi SAW, lalu berkata, wahai Rasulullah, aku ni isteri pada Rifa'ah, dan Rifa'ah telah menceraikan aku dengan talak 3.
Rifa'ah ni dah ceraikan isteri dia dengan talak 3. Kemudian isteri Rifa'ah tadi ni, dia kata apa? Oleh itu aku berkahwin dengan Abdurrahman bin Az-Zabir. Kemudian aku lepas habis iddah dengan Rifa'ah tadi tu, aku berkahwin dengan Abdurrahman Az-Zabir. Tetapi dia dalam bahasa Arab disebut innama ma'u mithlu hudbati thawb. Tetapi dia kata dalam ni terjemah dia kata tapi Abdurrahman bin Az-Zabir ni mati pucuk. Kalau bahasa Arab tu dia kata hudbati thawb ni macam benang tepi kain. Lebih kan, benang lebihan benang, macam benang tak boleh apa kan. Macam tu dia kata bekas suami aku yang baru ni tak pernah setubuh aku, sebab dia punya tu macam ni lah, jambui ni. Tak ada apa-apa kan, lembik. So dia tanya pada Rasulullah kan, jadi Nabi pun cakap ke dia, kamu nak balik kahwin dengan Rifa'ah ke kan, kamu nak kembali balik pada Rifa'ah ke? Nabi kata tak boleh, sehinggalah kamu merasai kemanisannya, yakni kemanisan bersama Abdurrahman Az-Zabir tadi dengan suami baru je. Dan Abdurrahman juga menikmati kemanisanmu. Maksud di sini ialah tak boleh rujuk kerana tidak berlaku persetubuhan. Kan? Sehinggalah jika berlaku persetubuhan, sehinggalah kamu menikmati kemanisannya dan dia menikmati kemanisanmu. Maksudnya berlaku persetubuhannya betul. Baru lepas tu bercerai baru boleh rujuk. Jadi hikmah kelima syarat tadi adalah untuk menjatuhkan talak 3 dan menyediakan suami supaya tidak terburu-buru main dengan talak 3 kan. Jangan suka-suka terus cakap aku talak 3, terus apa sikit silap je talak 3. Supaya berhati-hatilah suami tu. Kalau boleh lafaz talak tu pun kalau boleh jauh, jangan sebut. Kan, kalau kahwin tu jauhlah, kita janganlah rajin-rajin sebut. Sebabnya ya kalau kadang-kadang kalau tersilap Niha ni orang perempuan dia mulut dia cepat minta cerai je. Kan, orang perempuan ni dia minta cerai je, tak tahulah dia fikir itu je. Dia fikir ceraikan dia sekarang. Cuba cakap, esok tak boleh, sekarang aku minta. Dia akan sekarang juga. Itu bezanya orang perempuan ni kan, dia tak kejap tu juga. Jadi kita lah kena pandai berfikir kan, sebagai lelaki ni. Ya Allah bagi lebih akal ni ya. Fikir-fikirlah. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu dulu. Kita sambung sikit lagi nanti. Dan kita masuk ada kaitan juga dengan dia serupa hukum-hukum yang serupa dengan talak juga ya. Antara dia ila, antara dia zihar dan sebab bila seseorang tu dah lafaz ila ataupun zihar, dia tak boleh untuk bersama dengan isteri dia sehinggalah dia melaksanakan beberapa bentuk kifarat yang telah ditetapkan. Dah selesai tu baru boleh dia ni. Sebab zaman jahiliah dulu orang Arab dia akan sebut ila ni, tujuan dia memang nak cerai. Aku sumpah aku tak nak sentuh kau setahun ni. Kan? Jadi tujuan dia tu, maksud dia memang nak cerai dengan isteri tu lah, tapi dia menyeksa cara tu. Ya. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.